Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati sekali lagi Kakanda Kak Salwa, Ketua Muslimat Masjid Al-Falah, dan seluruh anak-adik jawatan kuasanya. Yang saya kasihi, yang saya hormati ibu-ibu, abah-abah, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semua jemaah Masjid Al-Falah USJ, semua yang datang daripada merata-rata. Ada yang di luar daripada USJ? Ada? Nak angkat tangan sikit? Nak tengok beramai? Oh, ramai. Ni pada mana? Kota Damansara. Oh, Kelang ada, mana-mana ada ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum semangat merdeka pagi ni. Tak habis hayat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua? Umi abang sihat? Ya Allah, semangatnya kita pagi ni. Ramainya, penuhnya, dahsyatnya orang USJ dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Alhamdulillah. Saya dah ingat dalam hati Kak Salwa nak buat lagi merdeka ni kan cuti. Ada ke orang nak mari? Rupanya ada Oh, lagi cuti lagi ramai Masya Allah. Alhamdulillah. Tahniah Umi, Abah, kerana dapat sampai ke masjid rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pada hari-hari cuti. Ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah hebat kita mana, tapi atas gerak hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu, di samping kita bersemangat pada hari kemerdekaan kita yang ke-66 ini, kita juga bersemangat atas rasa kesyukuran kita yang tinggi dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi, termasuklah nikmat merdeka, bebas daripada segala bentuk penjajahan, sehingga kita boleh keluar rumah, kita boleh ke mana ikut kita, ikut kaki. Negara ini milik kita. Jangan lupa kita juga nak merdekakan diri kita. Merdekakan diri orang yang mengangkat negara ini. Merdekakan diri kita dengan maksud kita nak merdeka daripada perasaan lupa diri antaranya. Lupa bahawa nikmat ini datangnya daripada Ilahi. Tak nak lupa diri kerana nikmat ini datang dari Ilahi. Kita hanya usaha semampu kita, tetapi kekuatan keseluruhannya adalah daripada Yang Maha Esa. Maka sebab itu Mi di awal ini Abah, terima kasih Abah datang. Alhamdulillah. Dan juga semualah yang dapat bersama-sama dengan kita. Saya yakin kadang-kadang masjid ni memang aktif. Mungkin ada juga FB Live dan sebagainya. Semua yang bersama-sama dalam media sosial. Kita sama-sama lafazkan pertama sekali lafaz Alhamdulillah. Umi Abah, mari kita sama-sama naungkan di dewan ini dengan lafaz Alhamdulillah. Boleh? 1, 2, 3. Alhamdulillah. Dalam hati, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu as-salihat. Ulangi sekali. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu as-salihat. Segala puji bagi Allah SWT yang dengan nikmatnya maka dapatlah kita melaksanakan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Banyak-banyak ke mulut Umi Abah, anak-anak kita semua.
Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyak, sebaik-baik, seberkat-berkat kepujian kepada Allah SWT atas nikmat yang kita kecapi ini. Yang ketiganya kita sebut dalam hati kita, hadza min indillah, hadza min fadli rabbi. Dapat je apa-apa nikmat ni, dapat je apa-apa. Alhamdulillah kat mulut, dalam hati ni ayat Quran, hadza min indillah. Semua ni adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza min fadli rabbi, hadza min indillah. Dua-dua boleh, dua-dua ayat Quran. Hadza min fadli rabbi, ini adalah daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, berapa dah? Berapa sebut dah? Kalau ikutkan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kan? Kalau ikut nak hitung nikmat Allah tak dihitung. Makanya nak disebut kesyukuran dengan lidah, kalau ikutkan tak tercukup-cukup nak disebutnya. Jadi biarlah lebih, jangan kurang, kan? Dah sebut alhamdulillah, dah sebut dua alhamdulillah, dah sebut hazan fadli rabbi, dah sebut hadza min indillah. Doa Nabi SAW cukuplah yang lima ni. Yang kelima, doa Nabi SAW bila dapat nikmat dan tak nak hilang nikmat. Doanya panjang tapi kita ambil yang depan. Dah sering juga saya ingatkan, dah sering juga saya kongsikan, tapi kadang-kadang kita ni lupa. Mudah-mudahan itulah kebaikannya kita datang sini, refreshkan diri kita, ya. Yang lupa diingat-ingatkan. Saya pun sama, kalau tak sebut kat Umi barangkali saya pun tak ingat. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Doanya panjang sahih, tapi kita ambil yang depan aja. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Oleh kerana kita ramai, gunakanlah ramai, dhamir ramai, nahnu. Allahumma inna instead of Allahumma inni. Kalau seorang aku, kalau ramai na. Kalau boleh niat pun masa doa tu na. Ada na sini, na. Bukan na sini, na. Na tu maknanya nahnu, nanti gantikan dengan na. Umi doa kat rumah, tapi Umi bayangkan, ya Allah janganlah hilang nikmat yang kau bagi kepada kami. Itu maknanya. Allahumma inna na'udzubika min zawal, hilang. Min zawali ni'matik, hilang nikmat kau bagi kat kami ni. Apa nikmat dalam hati? Alhamdulillah, dapat lagi aku berada pada hari ke-66 kemerdekaan negara. Ada umur lagi. Bukan dapat sambut awal tahun je, ma'al hijrah je, raya je, puasa je. Bukan je ni, semua susah ni. Puasa, raya, apa lagi? Masuk pula merdeka. Nanti apa lagi? Maulidur Rasul lagi dapat, Isra Miraj lagi dapat. Semua nak ingatkan diri sendiri. Semua tu bila ada sempena-sempena tu, dia dapat bangunkan kesedaran kita, awareness kita. Alhamdulillah, conscience dalam diri kita. Tu je. Syukur alhamdulillah. Janganlah hilang nikmat ni. Janganlah hilang tu tengah pegang apa? Kereta. Janganlah hilang nikmat kereta ni. Tu tengah pegang apa masak periuk mahal-mahal hari ni. Periuk apa nama mi hari ni? Ya, macam-macam yang berkilat-kilat macam emas tu pun ada. Kuali emas, tak emas, macam-macam. Janganlah hilang nikmat ni. Nikmat dapat harta, nikmat dapat masak dengan harta, nikmat dapat makan, ni semua nikmat ni. Nikmat dapat tengok muka Umi ni, Alhamdulillah. Senyum sikit ni. Nikmat dapat jumpa, nikmat satu rahim, nikmat majlis ilmu, ni semua nikmat ni. Nikmat kesihatan, aku dapat bangun pagi, aku dapat datang lagi majlis ilmu. Kau jangan ambil, ya Allah. Kaki ni sikit-sikit tak apa, ya Allah, aku gerak juga. Jangan ambil langsung, ya Allah. Niat ni. Maka dengan sebab itu, la in syakartum,
Allah kan janji, Allah janji tak mungkiri. Kau dalam hati kau penuh dengan kesyukuran, nanti Allah tambah lagi. La in syakartum la azidannakum. Kau syukurlah, nanti aku tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. You takut kalau kau kufur, bukan kau tukar agama, bukan akidah kau tergelincir, tapi kau kufur nikmat-nikmat yang banyak tu, inna azabi la syadid. Ulama kata kufur itu kufur pada nikmat yang kau dapat. Sesungguhnya balasan Allah itu sangat sakit, sangat pedih. Na'udzubillah min zalik. Jadi yang terakhir yang kita doakan sebagai memanaskan enjin jiwa dan hati kita yang merdeka ini, dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa mengangkat tangan, Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada hilang nikmat-nikmat yang kau bagi ni. Alhamdulillah. Umi, abah yang dihormati, dikasihi sekalian, syukur banyak kita sudah berada dalam tahun ke-66 kemerdekaan negara kita. Tetapi negara yang merdeka itu Mi didukung oleh insan-insan yang merdeka, manusia yang jiwanya merdeka. Syukur kerana kemerdekaan itu juga kita dapat buat apa kita nak, termasuklah pada pagi ini kita dapat berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah puji orang-orang yang ada kat rumah Allah. Allah puji Mi, orang-orang yang ada kat rumah Allah ni Allah puji, sayang Allah kat kita. Antara pujian Allah kepada orang-orang yang berada mengimarahkan masjid ini adalah sebagaimana di dalam surah At-Taubah ayat 18. Cuba tengok, takut saya salah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Umi Abah dah tahu, saya cuma sebutkan je sikit je. Dah tahu bahawa orang yang mengimarahkan masjid itu adalah orang yang mengangkat syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang membesarkan syiar itu pula adalah salah satu daripada tanda orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang membesarkan syiar itu Allah juga sebut dalam Al-Quran. Ini ciri-ciri orang-orang yang mengimarahkan masjid. 5 cirinya. Orang datang masjid ni orang beriman tau. Ni merdeka yang utama. Islam datang dia merdekakan akidah kita daripada tak berpegang kepada Allah yang Esa kepada berpegang kepada Allah yang Esa. Sebab itu Mi, kalau kita kata merdeka diri ni, kita ada 3 merdeka diri, 3A. A yang pertama adalah akidah. Umi datang je ke masjid ni, Allah puji Umi. 1, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Orang yang mengimarah ke masjid ni orangnya beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Alhamdulillah Mi. Umi pun sambil duduk, ya Allah kuatkan iman aku. Apa ni baik? Kuatkan iman aku. Tapi tak nak aku je. Kan tadi kata na. Kuatkan iman zuriat-zuriat aku, anak cucu cicit aku, ya Allah. Aku ni insya-Allah lah tak adalah pergi merepek ni. Tapi yang lain-lain ni tak tahu yang aku tinggalkan ni. Doalah ya Allah, mudah-mudahan anak cucu cicit aku ni pegang pada akidah ni. Dia merdekakan diri dia daripada amalan-amalan jahiliah yang memang dah dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada azal, luta, segala bagai, matahari sembah, langit sembah, berhala sembah, habis semua. Sehingga Abu Darda radhiyallahu anhu, siapa Abu Darda radhiyallahu anhu?
sahabat Nabi SAW, bila dia lambat masuk Islam, dia kata, ruginya aku kerana lambat memeluk Islam. Dia ada perasaan rugi. Kenapa? Sahabat-sahabat yang lain peluk Islam, antara sebahagian besar daripadanya memeluk Islam bersama baginda Rasulullah SAW ketika berada di Mekah. Sedangkan Abu Darda radhiyallahu anhu memeluk Islam ketika berada di Madinah. Maknanya Nabi dah hijrah. Nabi berhijrah berada di Madinah berapa tahun Mi? Ingat tak? 10 tahun, 13 tahun kat mana Mi? Mekah. Nabi duduk Mekah 13 tahun kat Mekah. Jadi Islam dah bawa kat Mekah selama tu. Sebab tu dia bila dia dapat Islam ketika dia berada di Madinah, dia kata, antara riwayat menceritakan, ruginya aku lambat masuk Islam. Dia tak termasuk dalam kalangan 10 sahabat yang terawal masuk Islam. Tak masuk. Pasal dia masuk lambat. Dan dia masuk dengan siapa? Abdullah bin Rawahah, sahabat karib dia Mi. Sikitlah Mi ya, kita cerita pasal sahabat boleh? Ashabikan nujum bi ayyi syai'in iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat aku ni macam bintang di langit. Kau ambil daripadanya, kau juga akan mendapat cetusan hidayah daripada Allah Subhanahu Taala. Sikitlah cerita merdeka diri ni, merdeka akidah ni. Jangan main. Ustazah, kita kan dah Islam, Ustazah cerita ni buat apa? Jangan main. Sihak ada sihak. Ikuti sihak tak? Ajaran yang namanya ajaran sesat sihak tu yang dah diwartakan 3 tahun dulu di Perak. Fatwa Negeri Perak dah mewartakan ajaran tu sebagai sesat. Tahun 2020 lagi. Tapi ada pengikut. Tak payah ada office min. Tak payah ada rumah min nak buat ajaran sesat. Everything is here. Here. Dalam FB, semua secara medsos, media sosial. Apa dia punya ajaran sesat tu? Tapi ada pengikut Mi. Yang sekarang banyak dah lari keluar negara tu kan. Katanya pergi New Zealand lah, mana lah, Australia lah, mana. Tapi ada pengikut tu. Saya kata zuriat kita tu bimbang. Pasal apa? Pasal ajaran ni, kalau kita tengok macam Umi pergi kelas, belajar macam-macam, insyaAllah selamat. Allah lindung, mudah-mudahan orang-orang yang mengimarahkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Pasal dia imarahkan masjid, dia datang, dia baca Quran, dia datang, dia salat, dia ada vibe yang baik. Dia ada circle ni Mi kan. Kita duduk dengan circle yang baik Mi. InsyaAllah Allah bagi hidayah kita. Dia duduk pula dalam majlis halakah, majlis ilmu. Baik tu nak kena belajar selalu kita ni. Termasuk saya lah. Selalu nak ingat-ingatkan diri. Apa antaranya sebelum saya pergi cerita Abdullah bin Rawahah dengan Abu Darda, teringat Sihak ni. Sihak ni mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Tuhan. Dia juga mengaku bahawa Nabi Muhammad tak ada jantina. Dia bukan lelaki, bukan perempuan. Orang boleh percaya ni. Dia juga jual produk ni, jual air. Air hayat namanya. Saya bagi tak air hayati. Kurang lah tu, dekat-dekat lah tu. Hayat tu hidup, hayati tu hidupku. Dekat lah tu ni. Air hidup. Dia kata air tu dia dapat terus daripada Nabi SAW. Umi boleh baca lah mengapa ia dikatakan sebab difatwakan sebagai sesat lah. Ada fakta-fakta dia. These are the things Dia dapat air ni direct daripada Nabi SAW. Orang boleh percaya ni. Dan orang yang beli ni hayat, hidup selama-lamanya. Selamat daripada wabak-wabak. Jual masa Covid pula. Laku ni. Laku. You make business with the name of akidah. Nauzubillah min zalik kan.
Boleh hidup. Air ni sebenarnya dikehendaki oleh, air ni pula saya sebut, ada orang minum ini kan, ini boleh minum spring fresh, tak boleh hak tu. Air itu datang dari, air itu dikehendaki oleh Iskandar Zulkarnain, tapi diperoleh oleh Nabi Khidir, yang menyebabkan Nabi Khidir hidup selama-lamanya hingga kiamat. Itu antaranya. Siapa minum air datang pada Nabi, pengikut-pengikut kata mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minum air hayat, mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia datang beli direct, dapat daripada Nabi, bukan Shopee. Dari Nabi, bukan dari Shopee ni. Nanti mimpi jumpa Nabi. Ni antaranya. It happen dalam pada kita, kalau boleh dah settle lah kan bab akidah ni. Tak, mungkin kita settle, tapi zuriat kita, na'udzubillah min zalik, minta jauh, minta sempang. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Kita minta janganlah berbolak balik, janganlah ada sikit pun ya ke. Dia tafsir secara salah surah Al-Baqarah ayat 35, surah Taha ayat 120 antaranya, yang mana pengharaman buah khuldi diharamkan kepada, dilarang makan kepada Nabi Adam dan Hawa dalam syurga. Itu sebenarnya buah khuldi itu maksudnya, nak sebut pun malu lah Mi. Tak payah cakap lah Mi, baca sendiri lah nanti. Malu nak sebut. Ini tak eloknya. Ini antaranya. Jadi balik kepada tadi, apabila seorang sahabat yang namanya Abu Darda masuk Islam ketika berada di Madinah, dia memang orang Madinah, yang dibawa oleh siapa? Seorang sahabat namanya Abdullah bin Rawahah. Ini kawan karib Abu Darda. Kawan karib Abu Darda ni masuk Islam dulu sebelum Abu Darda. Jadi bila karib, senang cakap, akhirnya tak akrab dah, kerana dah berbeza akidah. Abu Darda adalah seorang peniaga yang kaya raya di Madinah, kaya. Abdullah bin Rawahah juga adalah orang kepercayaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di awal Nabi datang ke Madinah, Nabi bina pasar ni untuk tolong orang-orang Arab ni. Orang pasar di Madinah dimonopoli oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ribawi, dia bawa riba, dia menipu. Nabi mesti nak bangunkan ekonomi orang Islam, tapi boleh diguna masuk pakai belanja siapa pun, tak kira Islam atau tak Islam, tak dikenakan sebarang sewaan. Bina satu pasar. Pasarnya nama Suqul Ansar, pasar Ansar. Pasar Yahudi antara namanya Kainuka, pasar Kainuka, Suq Kainuka. Maknanya Kainuka adalah bangsa daripada Yahudi. Abdullah bin Rawahah ni antara sahabat Nabi yang juga berniaga dan sangat dipercayai. Antara sifat Abdullah bin Rawahah ni, macam mana dia kemudiannya boleh bawa Abu Darda masuk Islam. Sikitlah pasal sahabat Nabi, tak semua saya ingat. Nanti kalau ada ruang, abang ada ruang, abang baca lagi. Very interesting. Kita selalu kan baca tentang orang untuk inspire diri kita. Antara orang yang kita lagi nak baca adalah sahabat. Jadi Abdullah bin Rawahah ni, Nabi hantar dia satu perkampungan Yahudi. Hantar dia ke sana supaya apa? Agihkan hasil tanaman kat situ 50-50. 50-50 tu maknanya hasil tanaman tu mesti dapatan hasil tanaman tu bagi sama rata. Kaum Arab dapat 50%, separuh contoh. Kaum Yahudi pun dapat 50% contoh. Jadi Abdullah bin Rawahah ni pergi ke sana, hasil tanaman tu nak bagi dua ni. Bila pergi ke sana, orang Yahudi ni, dia tahu Abdullah bin Rawahah ni adalah orang yang dihantar oleh Nabi untuk mengagihkan hasil tanaman ini secara sama rata. Dia pun pergi ke Abdullah, bagi ke Abdullah bin Rawahah ni apa-apalah Mi nak bagi lebih. Kalau kita bawa beras, bawa gula, bawa tips, bawa tu, bawa ni, lepas tu cakap nanti kau bagilah kat kita orang lebih. Dia swap.
Dia suap lah, senang kata. Kami bagi tu, kami bagi ni, kami bagi tu, kami bagi ni. Bagilah kat kita apa tu, hasil kurma ni lebih kat kami, orang Yahudi. Tu caranya. Apa jawapan Abdullah bin Rawaha? Ini orang yang ada jati diri, merdeka diri, hebat diri. Dia kata, benarlah dalam Al-Quran Allah mengingatkan tentang penipuan kaum Yahudi. Benarlah di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kami tentang jahatnya orang-orang Yahudi ini. Tidak sesekali akan aku beri kepada kamu lebih daripada orang lain hanya kerana mendapat semua ini. Apa kata orang-orang Yahudi ini apabila itu jawapan daripada Abdullah bin Rawaha? Maka kata mereka ni dalam sirah, antaranya Ibn Hisham menceritakan keadaan ini, keadaan awal di Madinah. Katanya orang Yahudi ini dengan bahasa mudah Laimi, mungkin tidak sedetail itu, dikatakan bahawa kalaulah ada orang yang begini, selama itulah akan tertegaknya bumi ini, langit dan bumi ini akan tertegak. Maknanya apa? Selama ada jati diri, merdeka diri, bebaskan diri daripada perkara-perkara macam tu, selama itulah akan tertegak bumi ini, langit dan bumi ini. Nak menceritakan prinsipnya Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha dah masuk Islam, datang rumah Abu Darda, tengok patung-patung segala bagai berhala, dipecahkannya semuanya. Bila dipecahkan semuanya ni, jadi kemarahan bagi Abu Darda. Kau ni, kau punya pasal lah katnya bahasa kita. Kau dengan akidah kau kenapa kacau aku punya. Antara perkataan Abdullah bin Rawaha yang beri hidayah, kuasa Allah nak bagi hidayah, semuanya digerakkan. Kalaulah semua berhala ni kuat, tentu dia boleh tolong kau. Tentu dia boleh tolong diri dia. Kenapa dia biarkan diri dia daripada dibalun dia? Aku pukul, pecah, dia tak buat apa-apa. Kalau dia kuat, tentu dia selamatkan diri dia. Perkataan itu memberi hidayah yang mana Abu Darda radhiyallahu anhu terfikir bahawa benarlah ini semua bukan yang patut disembah. Maka dengan sebab itu kita beruntung, alhamdulillah, satu benda yang kita nak ingatkan diri kita dan ahli keluarga kita, jangan mudah-mudah percaya pada perkara-perkara yang memesongkan akidah kita. Itu cerita lama, tapi cerita hari ni masih ada. Haji Kahar misal kata, pernah dengar? Ajaran sesat Haji Kahar. Ni semua dah difatwakan. Selangor dah fatwakan sebagai sesat tapi pengikut tegar semua. Ni semua ada pengikut tegar, tak sikit, tak kurang, tak maknanya ada. Na'udzubillah. Haji Kahar juga adalah mengaku dia sebagai Nabi untuk orang Melayu, dia kata macam tu kan. Habis kenapa kau tak cakap Arab? Kerana aku Melayu, aku Nabi untuk kaum Melayu. Dia memberi faham bahawa Nabi Muhammad itu hanya Nabi untuk orang Arab dan padang pasir. Itu bukan sekadar dia cakap. Dah lebih dulu daripada itu pun dalam Al-Quran sudah menyebutkan tentang pembohongan baginda Rasul SAW. Nabi ni hanya untuk orang Arab, untuk padang pasir. Niscaya Quran itu bukan untuk orang Melayu. Quran itu hanya untuk orang padang pasir. Dan ini juga yang dimumukan dalam kajian-kajian barat yang dinamakan kajian orientalis. Golongan orientalis yang mengkaji tentang masyarakat timur, antaranya Timur Tengah, yang mengatakan Quran itu bukan daripada Nabi, tetapi Quran itu adalah daripada sumber-sumber yang sebelumnya, agama Samawi. Dan Quran itu hanya layak untuk orang padang pasir. Dan hari ini berkembang idea-idea tu, CP dia pergi liberalism contohnya, kan? Ini tafsiran Quran ni orang lelaki, maka dengan sebab tu dia tak adil untuk orang perempuan. Ada lagi macam tu. Dia pergi kait, dia ambil pandangan orientalis dan sebagainya. Ini bahaya. Maka dengan sebab itu Haji Kahar juga ada mengatakan bahawa nak semayang hanya memadai dengan zikir ni. Ini anak-anak kita kalau muda-mudi kita dengar macam ni kan senang tu. Memadai dengan zikir. Pasal apa? Salah
tafsiran. Ni jangan main. Dia guna ayat Quran tapi dia tafsir birra'i. Dia tafsir dengan otak semata-mata, tak pakai pandangan-pandangan ahli-ahli tafsir. Ini tak betul. Sedangkan kita tidak ada kemampuan untuk memahami Al-Quran, bahasa Al-Quran, uslub Al-Quran. Apa dia kata? Dia guna ayat Quran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhan kamu sehingga datang keyakinan. Hatta ya'tiyakal yaqin. Al-yaqin tu diterjemahkan tafsirannya sebagai yakin. Kita dah yakin? Yakin, kalau dah yakin cukup. Dia dah sampai yakin dah. Yakin makam yang tinggi, tak ada syak, tak ada zan, tinggi, makam yakin. Once you dah yakin, that's it. Tak payah salat dah. Dia pusing macam tu. Maksud al-yaqin dalam ayat tersebut adalah yaumul qiyamah, yaumul akhirah, hari akhirat. Kau salat, kau bersembah Allah, kau ikhlas, kau yakin kepada Allah SWT sampai hari pembalasan kelak. Kan lain tu. Sampai akhir hayat. Tu maknanya. Lepas tu dia kata dia terima wahyu kat mana? Bukit mana? Bukit Kemensah ni. Tak adalah jauh mana. Bukit Kemensah je. Pasal apa kat Bukit Kemensah? Dia tu kerja zoo negara ni. Dah dokek bonda dah tu. Jadi dia kata lagi, tawaf tak payah pergi Mekah. Kau nak pergi haji tak payah pergi Mekah. Allah ada di mana-mana. Buat apa kau nak pergi Mekah? Kalau pakai logik memang boleh ni. Kau nak pergi Mekah buat apa? Kau punya giliran bila giliran kau? Dah lah giliran kau 30 tahun lagi, kau tak tentu hidup ke tidak. Mahal ke mahal lagi katanya. Aku tawaf aje lah keliling rumah. Na'udzubillah min zalik. Jadi umi yang dihormati sekalian, pertama sekali, merdeka diri. Kalau nak hidup diberkati itu merdeka pada akidahnya, akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan kita terpengaruh dengan apapun nama akidah ataupun ajaran-ajaran sesat, sama ada sudah dikenal pasti sebagai difatwakan sesat maupun tidak. Berhati-hati. Ada yang buat secara senyap-senyap, dia tak bagi tahu. Pergi belajar jangan beritahu dengan orang. Belajar sini. Pergi sini aja. Tu antara dia punya bunga-bunga nak nunjuk tak betul tu. Awak banyak dosa, cik memang banyak dosa. Kita punya ustaz tu boleh hilangkan dosa cik. Mandi bunga ustaz tu. Jangan hal lah pula. Orang kita percaya buat tak nak dosa. Jadi hati-hati Mi, antara perkara yang kita boleh lakukan untuk merdeka akidah ni Mi, sudah tentu bahkan dengan ilmu pengetahuan dia. Kita yakin pada diri kita. Saya nak ingatkan, you never know zuriat kita. Kita beri ingatkan zuriat kita. Sebab itulah hukum belajar ilmu fardu ain adalah wajib. Hukum belajar ilmu fardu ain adalah wajib. Fardu ain termasuklah akidah, ya, ibadat, ya, akhlak, benda-benda asas ni adalah wajib. Lain amalan hari-hari kita ni. Janganlah ada bisikan-bisikan ni. Jangan ada bisikan-bisikan ni pun. Ya, kerana antara perkara menurut Abu Laith As-Samarkandi yang menyebabkan orang tu tak merdeka bila dia dikelilingi, dibelenggu oleh musuh-musuh hidup. Antara musuh-musuh hidup adalah syaitan. Nanti saya cerita. Antara musuh-musuh hidup adalah dunia yang melekakan. Antara musuh-musuh hidup adalah nafsu syahwat yang berlebih-lebihan. Antara musuh-musuh hidup yang menyebabkan kita tak merdeka pada diri kita ni, walaupun dah Islam, adalah kawan yang macam setan. Mereka ikut aku. Baguslah ustaz ni kan. Tak apa-apa dia cakap pun bagus. Ni kena berhati-hatilah. Inilah ustaz yang bawa jalan sesat maksud saya. Na'udzubillah. Dia mengaku kadang-kadang dia ustaz. Na'udzubillah min zalik lah. Sebab itu hari-hari apa benda yang kita nak buat ni ialah, satu, perbaharui syahadah.
Syahadah bukan untuk orang yang belum Islam, masuk Islam, mu'alaf dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kita dah Islam 50 tahun ni, baru kan syahadah kita. Baru kan syahadah kita. Ingat lesen mandu juga ada baru syahadah. Baru lesen. Kan? Lesen mandu pun ada expiry ni mesti barukan lesen. Apa meniaga barukan lesen. Aku dengan Allah SWT tali aku ni nak sentiasa perbaharui. Antaranya Umi perbaharukan syahadah. Masa mana Umi nak perbaharukan syahadah? Masa mana-mana sekalipun. Antaranya mungkin Umi boleh jadikan amalan harian Umi pada beberapa ketika. Pertama, sebelum Umi tidur. Jadi kalau kita nak lelap mata, tidur, tak tahulah bangkit ke tak esok pagi, tapi tidurlah dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalaulah ditakdirkan ya, lelap mata terus, tak balik dah roh tu. Aku tutup mata tu, sebab itu tidur, katakan tidur tu adalah mati kecil. Tidur adalah mati kecil. Mudah-mudahan dah baca dah tu syahadah ni. Mana lagi tempat nak baca syahadah? Umi lepas ambil wuduk Umi, berdasarkan hadis muttafaq alaih, seseorang apabila dia telah menyempurnakan wuduknya, kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tu matan hadis. Tapi saya selalu kata, kadang-kadang Umi biasa baca bukan Muhammadan abduhu wa rasuluh, belakang tu tak macam tu kan. Kita biasa Muhammadan Rasulullah, sama makna. Umi baca yang mana Umi biasa baca. Jangan kerana tu jadi susah terfikir-fikir apa benda yang dalam hadis tu kata. Maknanya sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh ya. Masa mana yang kedua tadi Umi apa? Lepas habis ambil wuduk. Umi habis ambil wuduk, keluar daripada belah air itu, Umi turun tanda tangan. Dalam hadis mengatakan, sesiapa yang ambil wuduk dan kemudian siapa yang sempurnakan wuduknya dan dia tutup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abdullah, Muhammad itu hamba Allah, dakhalal jannah. Dia boleh pilih mana-mana pintu syurga dia nak masuk. Bukan sekadar dia dapat kuatkan keimanan kita ya. Maknanya kita faham tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah kan. Masa kita baca kadang-kadang yang lain-lain tak faham, tapi yang ni wajiblah kita faham. Memang dalam hati kita, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Tak ada yang lain sebagai Nabi. Tak ada Nabi Melayu. Tak ada. Tak ada air datang daripada Nabi. Tak ada. Tak ada tu semua. Jadi bila kita baca tu dengan penuh yakin, raut muka kita, doa raut muka kita tu semua, maka kata dalam hadis tu menyebutkan, pilihlah mana pintu syurga yang kau nak pilih. Pasal kau dah merdekakan akidah kau daripada akidah yang sesat kepada akidah yang benar dan betul. Ini amalan-amalan ni kadang-kadang nampak macam simple, tapi konsekuen dia besar, kesan dia besar. Itu menentukan dunia kita akan datang. Dunia kita akan datang iaitu akhirat kita. Jangan, kalau tak ada akidah yang betul ni, akhirnya 3S dapat. Sesat, sempit, susah, sesal. Ada 4 dah. Saya cakap 3, sebut dah 4 dah. Sesat tu 2 kali. Baguslah Umi, cepat menangkap. Sesat, sempit, susah, sesal. Itu sesal. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Pegang ni ayat tu apa? Surah Taha ayat 124 sampai 126 kita tengok. Tolong semakkan kalau saya tersilap. Buka surah Taha.
ayat 124 kita semua ni dah ada apps ni Kalau tak ada apps, ada Google, ada Syekh Google, boleh cek yang ni. Nak tengok ayat Quran tu, ya, apa dalam ayat tu Allah sebut, wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Kita kata sempit tu kat mana sempitnya? Inilah ayat ni. Ma'isyatan danka, hidupnya nanti sempit. Bukan sekadar dunia ni aja kita tak bahagia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, tapi nanti dibangkitkan hidupnya di akhirat kala a'ma. Mana a'ma? Buta buta. Imam Ibn Kathir mengatakan, oleh kerana buta hatinya di dunia, niscaya meraba-rabalah dia kelak di akhirat. Wah, kerana hatinya buta, mata nampak tapi hati buta, tak tahu betul tak betul. Sebab itu belajar sepanjang ayat. Pepatah menyebutkan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu daripada buayan sampai liang lahat. Ambil juga surah Taha ayat 114. Allah bagi kat Nabi SAW baca doa ni sambil belajar datang masjid. Umi boleh baca Alam Nashrah, baca. Umi boleh baca Rabbi Syrah Li, baca. Antara lagi yang Umi boleh baca surah Taha. Sebab surah Taha ni, ini surah Taha ayat 124. Yang kedua saya sebut surah Taha ayat 114. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad, Allah perintahkan kepada Nabi SAW. Katakan wahai Muhammad, ni Nabi diperintah oleh Allah. Nabi baca, takkan kita tak nak baca tak Ilmu Nabi tu betul datang daripada Allah melalui wahyunya. Hatta gerak hati tu pun datang daripada Allah SWT. Wa ma yantiqu anil hawa, dia tak cakap ikut kehendak nafsu dia. Kalau kita tadi tu semua tu atas nafsu sendiri. Wa ma yantiqu anil hawa dalam Al-Quran, in huwa illa wahyu yuha. Semuanya datang daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu baca mi surah Taha yang kedua ayat berapa mi? 114. Doanya Rabbi zidni ilman. Kita nana Rabbi zidna ilman. Pendek ya, 3 frasa aja. Bagi. Nak bagi kat siapa? Cucu, anak, yang kerja baik, yang belajar baik, yang dah tak belajar baik, yang dah pencen pun baik. Pasal apa? Pasal nak belajar sepanjang hayat, dapatlah ilmu yang betul, ya, faham yang betul. Sebab itu Abu Darda apabila tadi dia masuk Islam, antara hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, al-ilmu bit-ta'allum wal-fiqhu bit-tafaqquh. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda. Banyak hadis yang kemudian diriwayatkan Abu Darda tadi kan, ingat cerita Abu Darda yang kemudiannya diislamkan oleh sahabat dia. Nama sahabat dia siapa tadi Mi? Abdullah bin Rawahah. Oh, bagus betul lah Umi ni. Senang ini. Ini kebat pas tinggi-tinggi punya ni. Ini pun dah macam dewan kuliah Umi ya. Tak ada cuti nampaknya semester ya hari ni. Orang cuti semester, Umi tak cuti. Mana tidaknya, sebut je ingat selalu. Antara hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang namanya Abu Darda radhiyallahu anhu ni, Abu Darda gelaran dia Hakimul Ummah. Orang panggil dia Hakimul Ummah. Pasal apa Hakimul Ummah? Dia bijaksana ni. Hakimul Ummah, dia orang yang mempunyai kebijaksanaan. Antara hadis dia ialah yang dia riwayatkan, al-ilmu bit-ta'allum wal-hilmu bit-tahallum. Satu, dia al-ilmu bit-ta'allum wal-fiqhu bit-tafaqquh. Kau nak dapat ilmu, kau kena cari ilmu. Dan kau nak mendalami ilmu itu,
kau kena belajar fiqh, kau kena mendalaminya. Kau nak mendalaminya, tidak ada cara lain, kena mendalaminya. Oh, bahasa Arab ini dia taukid dia. Dia suka bagi emphasis tentang sesuatu. Jadi balik-balik pada cerita tadi Mi, cerita tadi adalah kalau kita tak kuatkan akidah kita, kita takut bukan sekadar nampak luaran merdeka, tapi akidah tak merdeka. Sambut merdeka sehari je Mi, hari ni je semangat. Lepas tu kalau pergi ikut ajaran sesat, habislah kau punya merdeka yang kau sepakat tu. Hilang. Nanti kesan dia, apa kesan dia? Hidup jadi sempit, susah, sulit. Dekat akhirat kelak meraba-raba, buta. Kemudian dia boleh tanya, oh ya Allah, na'udzubillah, janganlah jadi kat kita. Apa dia tanya? Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiran. Kenapa kami jadi buta sedangkan kami sebelum ni tak buta? Basiran, kami melihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawm tunsa. Itulah dulu ayat-ayat kami datang, kau abaikan. Sekarang kau diabaikan. Masa Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran, kau tak baca, kau tak belajar, kau tak amalkan. Sekarang kau diabaikan. Di mana dia diabaikan? Di akhirat kelak kau diabaikan. Kita boleh tanya kenapa buta? Allah jawab balik. Itulah sebabnya. Ya. Na'udzubillahi min zalik. Jadi satu, kita perbaharui syahadah kita. Antara yang kita boleh perbaharui syahadah bila-bila masa. Start bawa kereta, start masak, duduk asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tapi antaranya kita kena ikat dia, bind dia. Kat mana kita nak bind this syahadah? Kita boleh bind this syahadah, satu, sebelum tidur. Dua, kita bind this syahadah, keluar je, habis je Umi ambil wudu, Umi pun tutup dengan syahadah, dan tempatnya insya-Allah syurga. Selain daripada itu, apa lagi ayat yang kita boleh selamatkan diri kita daripada godaan-godaan ni? Nak shield diri kita Mi, macam ada apa Mi? Kena betulkan bahu Mi, nak shield. Betulkan bahu. Ada pelindung. Ada pelindung Mi. Pelindung ni jangan hanya pakai bila ada kehendak aja. Pelindung ayat Quran ni jangan hanya pakai bila ada kehendak. Selalu orang kata pagar kan. Masa bila nak pagar tu Mi? Masuk rumah baru kan? Mereka masuk rumah baru, kita nak pagar rumah kita. Pagar dah sebesar-besar pagar, nak dipagar lagi. Pagar rumah, dia kata boleh tak kita nak pagar ke rumah kita? Boleh. Pagarlah rumah, nak besar mana pagar. Pagar dengan maksudnya ayat-ayat Al-Quran. Antara benda yang kita shield diri kita Mi, rumah kita, keluarga kita, semua ni. Supaya jangan ada godaan iblis, syaitan, manusia macam setan, segala bagai empat musuh dia itu. Antara cara ni usaha kita. Antaranya ialah dengan membaca surah Al-Baqarah ayat 255. Apa tu Mi? Ayat apa Bah? Ustazah kita memang dah baca, cuma kadang surah tak ingat. Tak apa. Ayatul Kursi 255. Itu Ayatul Kursi. Ini baca. Fatwa pun mengatakan bahawa berdasarkan kepada ayat Allah SWT. Jadi kalau ada lah orang kata saya nak pagar rumah tu, salah ke? Kata itu kan? Tak salah sekiranya yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran. Kau jangan pagar dengan benda merepek-repek, sembah siapa? Benda-benda serapah tu kan. Itu dah menyebabkan kau percaya serapah itulah yang pagar rumah kau, yang shield rumah kau daripada orang pencuri, perompak, segala bagai. Tak jadilah Prof pakai CCTV depan belakang. Tak ada benda.
masuk juga. Jadi kita pakai benda ni, ayat Quran ni hanya untuk tujuan tu, lain tak. Jangan. Betul ke akidah kita? Atau kita guna benda-benda lain dengan keyakinan bahawa benda tu yang selamatkan kita. Jangan. Kuasa Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini akidah mereka kena tak perasan. Benda macam tu boleh jadi. Letak kat restoran lah, letak apalah, sayap tu lah, sayap ni lah, ini pendinding tu, pendinding. Orangnya tak nak baca Quran. Jadi ayat yang menjadi pendinding itu ialah antaranya banyak. Satu daripadanya adalah surah Al-Baqarah. Bahkan surah Al-Baqarah itu keseluruhannya. Salah satu dalam surah Al-Baqarah itu adalah ayat 255, iaitu ayatul kursi. Sehingga sahabat Nabi lagi, saya sebut sahabat Nabi yang ketiga dah ni namanya. Satu, saya sebut nama sahabat Nabi tadi, siapa mi? Abdullah bin Rawaha. Sebab itu sunat oleh kerana ni sahabat-sahabat Nabi, makanya disebut selepas daripada namanya itu dengan perkataan radhiyallahu anhu. Allah redha kepadanya. Lepas daripada sahabat tak dapat perkataan tu mi. Begitu juga sahabiah, termasuk tentunya ummahatul mukminin, isteri-isteri baginda Rasulullah SAW. Ulama menyebutkan, habis kamu menyebut namanya, radhiyallahu anha, Allah rida padanya. Saya dah sebut, Umi larat lagi ke? Saya dah habis masa ya Kak Salwa. Dah pukul 11. Buat tak tahu je Ustazah ni kan. Amboi, amboi, amboi. Umi nak sampai pukul 12? Boleh? Umi tak ada kenduri? Umi tak ada kenduri, Umi duduk dah sini. Saya ada kenduri. Geram-geram ya, sikit lagi ya. Saya habiskan ni ya. Apa tadi mi? Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, Abu Darda radhiyallahu anhu, dan yang ketiga ni sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab ni adalah sahabat Nabi yang salah seorang yang Nabi sebut, kalau kau nak belajar Al-Quran, carilah 4 orang ini. Ada disebut dalam hadis baginda Rasulullah SAW, selain daripada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, salah seorang daripadanya adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini juga digelar sebagai Sayyidul Qurra, juara Al-Quran. Bacaannya bagus, hafazannya, ingatannya bagus. Nabi SAW pernah tanya dengan Ubay, Ubay, ayat apa yang bagus dalam Al-Quran? Ini sifat Nabi SAW. Saya pergi laju, pasal saya ada cerita kat Umi dah. Umi ingat tak? Makan durian banyak. Gurau baca Mi ya. Mi, lalu Ubay tak nak beritahu. Ini tak nak beritahu tu dengan maksud dia sangat tawaduk. Sahabat-sahabat Nabi kalau ditanya apa-apa daripada baginda Rasulullah SAW, jawapannya standard. Saya kata, kebanyakannya kalau kita baca hadis, kita akan jumpa mereka akan kata Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Begitu tawaduk. Tanya lagi, sampailah Ubay kata, dengan membacakan ayat tersebut, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, hingga akhir ayat. Itu ayat akidah mi, tentang Allah memiliki kuasa langit dan bumi. Ini ayat akidah. Sebab itu antara benda yang mak ayah kita dulu pesan, kalau nak tidur, selain daripada basuh kaki, mesti baca Ayatul Kursi. Umi dah perbaharui syahadah, sambung Ayatul Kursi, sambung dengan 3 Qul. Tu semua a'udzu tu minta jauh daripada iblis dan syaitan. Nauzubillah min zalik. Dan begitu juga di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada mengatakan bahawa jangan kamu jadikan rumah kamu sebagai kubur. La taj'al buyutakum qubura. Ada riwayat yang lain dengan maksud jangan kau jadikan rumah kau macam kubur. Maksudnya apa? Pandangan ulama dengan di akhir hadis itu mengatakan dengan membaca suratul Baqarah. Pastikan hari-hari kita ada baca suratul Baqarah. Alamak Ustazah, ayatnya paling panjang, surahnya yang paling panjang.
Sebab itu keluar pula lagi hadis baginda Rasulullah SAW. Umi dah ambil satu dah, iaitu ayat 255. Mi, ada satu lagi hadis hadis Nabi SAW. Barang siapa yang pada malam hari, hadis sahih, barang siapa yang pada malam hari yang menutup malamnya dengan membaca suratul Baqarah, 2 ayat terakhir daripada suratul Baqarah, maka akan terselamatlah dia. Kan? Apa ayat terakhir daripada suratul Baqarah? Man qara'a bi ayatain min akhir suratil Baqarah fi lailatin kaffahu. Hadis rawahul Bukhari nombor 5009. Siapa yang pada malam fi lailatin, pada malamnya membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, maka diselamatkan dia dan dicukupkan dia. Lalu ulama, misalnya Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, dia katakan, apa maksud kalau kau baca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, kau akan diselamatkan, kau akan dicukupkan malam hari kau tu. Maknanya apa? Banyak maknanya ada dekat 13-14 saya tengok senarainya. Yang saya ingat, satu, malam kau itu dicukupkan, diselamatkan seperti melaksanakan qiyamul lail, dia kata. Macam bangun qiyamul lail, dia kata. Malam itu kau dicukupkan seperti membaca Al-Quran, sama ada dalam salat ataupun luar salat, kata dia. Malam itu kau dicukupkan dan diselamatkan pada perkara-perkara akidah. Kerana ayat tu ayat akidah. Nanti kita tutup dengan baca sama-sama, boleh? Walaupun ni pagi bukan malam, boleh? Boleh. Tapi nanti malam jadikan ni. Tadi perbarui syahadah. Yang keduanya baca ayatul kursi Al-Baqarah 255. Kemudiannya yang ketiga, selain daripada 3 qul, bacalah surah Al-Baqarah ayat 82, 85, 286. Tengok ayat terakhir 285, 286. Itu terakhir, maknanya ayat dalam surah Al-Baqarah ada 286 ayat, ya. Apa lagi selamat menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani? Selamat perkara akidah, selamat dia daripada keburukan, selamat dia daripada godaan syaitan yang membelenggu diri kita, yang menjadi aku janji baginya. Mudah-mudahan kita selamat daripada itu. Nanti kita tutup kuliah kita ini dengan membaca Amanar Rasul bima unzila ilaihi. Saya nak habiskan aja sikit lagi cerita Ubay bin Ka'ab tadi. Apabila Nabi SAW menyebut, jangan jadikan rumah kau macam kubur kerana kau tak baca surah Al-Baqarah. Sebaliknya, apabila kau jadikan rumah engkau itu dengan adanya bacaan-bacaan Al-Quran dengan maksud keseluruhan dan maksud khusus kepada surah Al-Baqarah. Selain daripada itu disebut tadi yang berkaitan dengan hadis dengan ayat kursi. Makanya dalam satu kisah, Ubay bin Ka'ab yang Sayyidul Qurra ni laju je. Apa laju betul ni? Nak laju lagi? Semput saya dekat Mi. Saya yang ada hal. Kau Mi, saya yang nak lari. Apa dia tadi Mi? Dalam satu riwayat Mi menceritakan bahawa Ubay bin Ka'ab ni, dia mempunyai satu tempat yang digunakan untuk keringkan kurma. Dalam rumah kering tu adalah kurma tu. Satu hari dia tengok kurma dia yang dia keringkan tu Mi kurang. Apa nak dengar tak cerita ni? Kurang Allah Akbar. Kurang daripada biasa. Bila kurang pada biasa, dalam masa sama tiba-tiba dia nampak ada makhluk binatang. Binatang tu macam kanak-kanak yang baru balik. Ini kalau Umi biasa dengar lah. Ini hadis rawahu Muslim ni, ya? Macam budak baru balik. Jadi dia tanya, kau ni makhluk ke kau ni jin? Ubay tanya, aku jin, kata dia. Kenapa kau ada kat sini? Mudah cerita. Aku dengar kau ni suka tolong orang, sedekahkan kurma kau ke orang.
Jadi aku nak makan lah yang kau nak sedekahkan tu. Dia makan tu. Dia makannya. Lalu Ubay tanya, macam mana kami boleh selamatkan diri kami daripada engkau? Kalau tak, habislah kena makan. Macam mana kami boleh selamatkan diri kami? Baca tu. Ni ayat saya. Ini ayat saya. Tapi ayat tu dalam hadis. Saya lenggokkan saya. Ayat ni dalam hadis. Hadhihi tilka hadhil ayat. Apa ayatnya? Dia kata, ayatnya adalah, dia kata, famal ladzi yujiruna minkum, apakah yang boleh menyebabkan kami lindung diri kami daripada kamu? Qala hadhil ayat ayatul kursi. Ayat tu ayatul kursi. Dia ajar ayat tu, ayatul kursi tu, bila kamu baca, dia lindung kamu daripada kami, selamat. Tu nak baca pagar tadi, nak baca ayat apa? Ayatul kursi. Tapi dengan keyakinan kepada Allah SWT. Esoknya Ubay bin Ka'ab pergi pada Nabi. Dia cerita kat Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, sadaqal khabith, benar itu adalah jin. Iaitu Umi kalau keluar daripada tandas, Umi baca apa? Ada khabith-khabith kan? A'udzubika min khaba'ith kan? Jauhkan kami daripada sakit dan juga syaitan. Tu tempat-tempat dia tu, lubuk-lubuk dia tu semua tu. Jadi itu antaranya. Jadi Umi, saya tadi di awal sebut tentang kita merdekakan diri kita dengan 3A, iaitu akidah, amalan, akhlak. Tapi cukuplah dengan 1A yang pertama ni dahulu, iaitulah merdekakan diri kita daripada sebarang bentuk yang boleh memerangkap akidah kita daripada akidah yang sebenar, iaitulah kepada percaya kepada Allah Subhanahu Taala yang Esa dengan amalan-amalan yang kita jadikan untuk bind diri kita, selain dengan terus belajar ilmu dan tahu apakah dia ilmu akidah itu, paling tidak untuk amalan kehidupan kita supaya kita tidak tersesat. Dan akhirnya saya juga sebut pada Umi tadi, antara ayat Quran yang baik untuk kita baca supaya malam kita terselamat daripada godaan syaitan, terselamat daripada sebarang bentuk keburukan. Ibarat kita membaca Al-Quran dalam maupun luar rumah, ibarat kita melaksanakan qiyamul lail dengan pelbagai lagi kelebihan yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani tadi, iaitulah 2 ayat yang terakhir yang disebut di dalam hadis sahih, hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang apabila pada malam engkau membacanya, maka kafah, maka cukuplah, maka selamatlah engkau. Iaitulah, boleh kita baca sama-sama bah? Suara abang kena kuat lagi pada suara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah ikut saya, kita baca sama-sama. Boleh juga buka kalau ada yang tak ingat ke, tak biasa ke ya. Tapi saya yakin Umi dah jadikan amalan Umi dah. Cuma Umi tak ingat je. Oh ni ke surah Al-Baqarah 2 ayat terakhir 285, 286. Umi dah biasa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Nanti Umi balik, Umi buka Al-Quran, Umi tengoklah ayat tu, Umi tengok makna dia.
lagi menyusuk dalam hati kita. Ada banyak doa dalam tu, paling kurang 2 atau 3 Rabbana 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 tu. Itu dijadikan juga sebagai mudah-mudahan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga umi abah semua diberkati, moga umi abah semuanya diampuni, moga umi abah semuanya dirahmati insya-Allah ma'al abrar insya-Allah. Minta ampun, minta maaf ya umi abah kalau ada apa-apa salah silap, terkasar bahasa, ada apa-apa yang tak selesa pada pendengaran telinga, tak selesa pada pandangan mata. Yang lemah adalah dari saya sudah tentunya, yang baik itu datang dari Yang Maha Esa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa astaghfirullah li wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya' minkum wal amwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.